Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Afni binti Faizal 17 DIB 20F 1029. Saya Siti Murni Izzati binti Adam 17 DIB 20F 1039. Husna Sufihah binti A Nur Kasani 17 DIB 20F 1007. Nurin Syamimi binti Azmi 17 DIB 20F 1027 dan Nuriana binti Mustafa Kamal 17 DIB 20F 1017. Kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk riba. Isu riba merupakan isu yang penting dalam kehidupan seharian bagi seorang Muslim. Ia mungkin sudah difahami oleh sebahagian Muslim tapi tidak dihayati untuk meninggalkannya. Riba merupakan suatu larangan yang bersifat mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu riba? Dari segi bahasa, riba bermaksud lebihan atau tambahan ataupun segala bentuk tekanan yang berlaku melibatkan urusan jual beli atau pinjaman. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran setengah barang dan mata wang. Ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Ayat Al-Quran, ayat 275 surah Al-Baqarah. Saya Husna Sufihah binti Nur Kasani. Jenis riba. Riba yang pertama adalah riba ad-duyun. Riba ad-duyun ini riba yang muncul dari hutang. Ia merupakan lebihan yang terhasil disebabkan tempoh. Jenis riba ad-duyun ada dua iaitu riba al-qard. Riba al-qard ni sebarang manfaat tambahan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Manakala yang kedua ialah riba al-jahiliyah iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok yang dikenakan akibat peminjam gagal membayar pada tempoh yang dipersetujui. Yang kedua ialah riba al-buyu. Riba al-buyu ni riba yang muncul daripada jual beli barangan ribawi. Ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barang ribawi atau pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Jenis-jenis di bawah riba al-buyu ni ialah riba an-nasak. Riba an-nasak ni jual beli ataupun pertukaran dua barangan ribawi yang sama jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Yang kedua ialah riba al-fadl. Riba al-fadl ni jual beli ataupun pertukaran antara dua barangan ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat atau kuantiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni binti Faizal. Nombor matrik 17 DIB 20F1029. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan sebuah artikel daripada Berita Harian tentang isu riba iaitu ekonomi berpaksikan hutang, riba punca kemiskinan. Kenyataan Wakil Khas Pelapor Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Philip Alston. Beliau mengisytiharkan kaedah digunakan untuk menentukan kadar kemiskinan di Malaysia tidak sesuai dan tidak memberikan gambaran yang sebenar keadaan kemiskinan di negara kita. Katanya kaedah digunakan di Malaysia tidak wajar kerana berpandukan kepada garisan kemiskinan yang tidak realistik iaitu RM980 sebulan bagi satu keluarga yang mempunyai 4 ahli. Akibat penggunaan kaedah ini, kadar kemiskinan di Malaysia hanya 0.4% dan memberikan gambaran bahawa negara Malaysia berjaya mengatasi masalah kemiskinan berbanding dengan negara-negara lain seperti Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat. Sebenarnya, situasi berbeza ini disebabkan penggunaan kaedah pengiraan yang berbeza. Di negara lain, kaedah digunakan adalah kemiskinan relatif, iaitu satu keluarga dikatakan miskin jika pendapatan adalah kurang 60% daripada pendapatan median dalam negara berkenaan. Sebenarnya, situasi berbeza ini disebabkan penggunaan kaedah pengiraan yang berbeza. Di negara lain, kaedah digunakan adalah kemiskinan relatif, iaitu sesuatu keluarga dikatakan miskin jika pendapatan adalah kurang 60% daripada pendapatan median di negara berkenaan. Jika kaedah pengiraan sama digunakan di Malaysia, kira-kira 20% rakyat Malaysia adalah miskin kerana 60% daripada pendapatan median.
Punca sebenar masalah ini ialah sistem ekonomi dan keuangan kita yang bertunjangkan kepada industri hutang atau amalan riba. Amalan sistem perbankan negara sama dengan sistem perbankan di negara barat, iaitu bank akan sentiasa mencipta wang baharu apabila memberi hutang kepada pelanggan. Industri perbankan sebenarnya tidak memerlukan kepada deposit daripada mana-mana pihak untuk ia memberikan hutang kepada pelanggannya. Bahkan, hutang diberikan itu akan direkodkan sebagai deposit di dalam akaun peminjam untuk menunjukkan situasi seolah-olah depositnya adalah tinggi dan bahawa deposit inilah menjadi sumber dana untuk ia memberi hutang. Perkara ini disahkan sendiri The Bank of England dalam satu penerbitannya iaitu The Bank of England Quarterly Bulletin 2014. Akibat jumlah wang baharu yang banyak diciptakan oleh perbankan, maka kos barangan meningkat dengan cepat. Pada masa yang sama, syarikat dan kerajaan yang juga banyak berhutang dengan sistem perbankan akan berusaha untuk memastikan upah atau gaji diberikan kepada pekerja adalah rendah. Apabila perkara ini berlaku, maka timbullah masalah kenaikan kos sara hidup. Tidak hairanlah ramai rakyat Malaysia terjebak dengan masalah kemiskinan dengan pendapatan RM3,000 adalah masih tidak mampu untuk menyara sebuah keluarga, terutama di bandar. Namun, untuk memastikan sektor perbankan tidak berkembang dengan cepat, memerlukan perubahan nilai masyarakat supaya gaya hidup mereka tidak akan membuatkan mereka berhutang kepada industri perbankan untuk membeli kereta, rumah dan sebagainya. Seterusnya, artikel daripada Sinar Harian tentang isu riba punca sukanya berjaya dalam perniagaan. Penyelesaian pinjaman riba yang masih diamalkan di negara ini menjadi punca utama mengapa orang Islam masih gagal dalam perniagaan diceburi. Pengasas kumpulan Berani Bash dan Malakat Mall, Muhammad Fazli Hashim berkata, perkara ini jelas terbukti walaupun Malaysia sudah merdeka. Rakyat khususnya umat Islam, negara ini masih menggunakan pinjaman riba. Walaupun selepas 63 tahun merdeka, kita masih belum merdeka dari riba. Masih tidak berjaya, malah dari segi ekonomi share, kita juga semakin teruk. Sebab itu saya lihat jika hendak berjaya dalam perniagaan atau mencari peluang perniagaan baharu, terutama dalam norma baharu ini, perkara pertama harus dilakukan ialah bertaubat terlebih dahulu. Apabila kita masih meneruskan riba, bermakna kita masih berperang dengan Allah. Dan perkara ini dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, katanya pada wacana Al-Quran bertajuk Landscape Ekonomi Norma Baharu yang berlangsung di Kumpulan Karangrah. Muhammad Fazli berkata, setelah bertaubat, seseorang itu perlu mempunyai niat untuk keluar dari riba dalam keadaan segera. Malah, beliau selaku pengasas Malakat Mall dan Berani Bash juga menyasarkan untuk keluar daripada amalan tersebut dalam tempoh setahun. Setelah kita pasang niat tersebut, barulah kita lihat model perniagaan bagaimanakah yang seseorang usahawan itu hendak lakukan dan ia haruslah berpandukan syariah. Kalau kita masih melakukan perniagaan sendiri, perniagaan itu perlu dipastikan berada di landasan syariat dan rebutlah peluang untuk melakukan perniagaan, contohnya yang berkaitan dengan makanan asas seperti beras, katanya. Tambahnya, secara keseluruhan Malaysia mengimport bahan mentah berjumlah 50 bilion setahun dan bayangkan kalau negara atau usahawan tempatan boleh hasilkan bahan mentah sendiri. Katanya, beliau melihat perkara ini sebagai peluang paling besar untuk usahawan tempatan. Fikirkan di samping negara juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada syarikat asing terutama dalam keperluan asas. Kami di Malakat Mall sedang memperkukuhkan Malakat Grace, malah turut menanam sayur-sayuran secara organik di rooftop pasaraya kami. Justru amat penting untuk kita membina ekonomi Islam sendiri tanpa riba serta mempunyai marketplace yang mungkin usahawan boleh fokus kepada penambahbaikan rantaian sistem pembekalan dalam keperluan asas dahulu, katanya. Saya Nuriana binti Mustafa Kamal akan menyatakan
isu semasa iaitu riba dalam jual beli. Di dalam hadis, emas dengan emas ditukar atau diniagakan, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mestilah sama timbangan dan sukatan. Dan sekiranya berlainan kategori ini, maka berjual belilah kamu sebagaimana yang kamu sukai selagi ia dilakukan secara tunai. Jadi, kalau bercanggah dengan apa yang disebut iaitu sama berat dan serta-merta, maka jadilah riba. Jika A berikan 10 gram emas dan B berikan 10 gram emas dalam bentuk yang lain tetapi B berikannya esok, maka hukumnya riba nasiah. Mengikut pandangan Imam Ahmad dan sebahagian ulama Maliki, Nabi menyebut emas dan perak kerana emas dan perak mempunyai mutlak samanya, pengiktirafan kepada nilainya, iaitu siapa yang mengiktiraf nilainya sebagai medium pertukaran, maka ia akan menjadi mata wang. Isu yang keempat yang bertajuk Belanjawan 2021 semakin terjerumus ke dalam perangkap hutang riba. Di pihak rakyat, ramai yang akan bergembira dengan berbagai bantuan yang diperuntukkan seperti bantuan minuman susu setiap hari kepada pelajar sekolah, komputer percuma kepada 150,000 pelajar serta bantuan kewangan kepada golongan yang terkesan akibat COVID-19. Oleh kerana paras hutang kerajaan kita sudah menghampiri paras tersebut, kita juga harus bimbang jika di masa akan datang ekonomi negara kita juga akan sukar berkembang. Akibatnya, sebarang kejutan ekonomi seperti COVID-19 dan yang seumpama dengannya akan senang menghasilkan krisis ekonomi ataupun krisis kewangan kerana banyak organisasi dan ramai individu yang akan mengalami masalah kewangan yang teruk. Jika kerajaan cuba untuk mengurangkan perbelanjaan di masa akan datang atau melaksanakan GST ataupun menaikkan kadar cukai, rakyat biasa dari kalangan B40 dan M40 yang akan paling sengsara dan akan menjadi marah. Seterusnya, isu riba, iaitu forex adalah haram. Di Shah Alam, pelaburan tukaran mata wang asing atau forex disahkan haram kerana ia melibatkan harta ribawi, iaitu mata wang dan mengandungi unsur-unsur riba. Beliau berkata, mengikut panduan tersebut, jika hendak menukar mata wang berbeza, serahan mesti berlaku segera. Jika tidak, dia akan pergi kepada hukum riba. Malah katanya, melihat kepada kitab fiqh, para ulama meletakkan tukaran mata wang asing ini hampir kepada tajuk riba. Takwa dimasukkan seseorang itu perlu tahu hukum dan berusaha elak riba, kerana riba dengan tukaran mata wang asing sangat dekat. Jika berlaku kelewatan tukaran mata wang asing, maka akan berlaku riba yang merupakan dosa besar, katanya. Tambah Ahmad Sufian, riba juga adalah kunci kepada segala masalah ekonomi, dan atas sebab itu Islam mengisytihar perang ke atas riba. Menurutnya, dalam konteks perundangan, menurut para tabi'in, ia memberi satu kuasa kepada kerajaan untuk menghukum sehingga mati bagi yang melakukan riba secara tegar. Katanya, ada juga yang menceritakan apabila riba dilakukan dalam forex, perkara itu akan ditanyakan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini kerana dapatan kajian yang dibuat ke atas mereka yang terlibat skim cepat kaya telah merumuskan orang Melayu terlibat riba kerana fiqh muamalat mereka lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Syamimi binti Azmi, nombor matrik 17 DIP Dr. F1027. Hari ini saya akan menyambung pembentangan tentang penyelesaian masalah dalam konsep riba.
Okey, cara mengatasi riba ada dua. Yang pertama melalui sistem perbankan. Sistem perbankan merangkumi mudarabah, wadiah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Yang kedua, sistem insurans. Sistem insurans merangkumi takaful dan tabaruk. Dari sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang penyelesaian masalah dalam konsep riba. Penyelesaian masalah bagi mengatasi konsep riba ialah melalui sistem perbankan. Okey, bagi membolehkan sistem perbankan yang diamalkan selaras dengan hukum Islam, urus niaga faedah riba adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan walaupun tanpa urus niaga melalui konsep-konsep seperti mudarabah. Mudarabah ialah perkongsian keuntungan. Okey, mudarabah ialah perkongsian keuntungan. Pengaturan atau perjanjian di antara pemberi modal untuk menggunakan dana bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dibahagi di antara pemberi modal dan pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal. Okey, yang kedua wadiah. Wadiah adalah simpanan amanah. Dalam konsep wadiah, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Seorang pendeposit akan mendepositkan dana ke dalam bank dan bank akan menjamin pembayaran balik ke semua amount deposit berkenaan atau sebahagian daripada amount belum jelas apabila pendeposit memintanya. Yang ketiga ialah musyarakah. Musyarakah ialah usaha sama. Usaha sama yang biasanya diguna pakai bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui, manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal. Okey, yang keempat ialah murabahah. Murabahah ialah kos tambahan. Penjualan barangan yang tidak melanggar syariah pada harga yang dipersetujui oleh kedua-dua penjual dan pembeli. Dan antara syarat adalah harga belian dan jualan. Kos-kos lain hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan. Dan yang kelima ialah ijarah iaitu pajakan. Okey, ijarah melibatkan dua kontrak yang berasingan. Kontrak yang pertama ialah kontrak ijarah. Pemajakan atau menyewa akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua iaitu kontrak bai belian dimeterai. Dan kontrak yang kedua akan dikuatkuasakan bagi membolehkan pelanggan membeli kenderaan tersebut pada harga yang telah dipersetujui. Okay, seterusnya melalui sistem insurans dalam menyelesaikan konsep riba iaitu takaful. Okay, takaful yang bermaksud saling menjamin berasal dari perkataan Arab iaitu kafalah. Konsep takaful bertujuan menggalakkan tolong-menolong dan perpaduan di kalangan para peserta selari dengan konsep ta'awun. Okey, yang kedua, tabaruk. Okey, tabaruk merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan untuk menderma bagi membantu para peserta yang menghadapi musibah. Semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka atas niat yang sama. Para ulama juga telah sepakat memutuskan takaful sebagai ganti kepada insurans konvensional. Dasar tabaruk menjadi teras utama yang membina pakai takaful. Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan takaful untuk seiring dengan keredaan syarak Islam dalam soal muamalah Islam. Okey, dalam penggunaan tabaruk ini, maka takaful terselamat dari terkena unsur gharar dan maisir. Okey, seterusnya solusi riba. Okey, solusi riba dapat dibantas dengan penguatkuasaan undang-undang. Lebih-lebih lagi di dalam sektor perbankan Islam. Seterusnya, ia juga dapat menghindari diri kita dari terlibat dengan perkara yang ada unsur riba seperti forex. Seterusnya, ia juga dapat kita juga hendaklah teguhkan iman kita dalam diri supaya kita tidak terpengaruh dengan iklan ataupun perkara-perkara yang terlibat dengan riba. Selain itu, solusi riba, kita hendaklah sentiasa bertaubat dari perbuatan riba dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah.
Dan sebenarnya kita hendaklah memperbaiki diri kita dengan bersifat tawakal, takwa dan terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Dan kita hendaklah sentiasa bersifat amanah dan jujur dalam melakukan sesuatu perkara dan menjauhi riba. Dan akhir sekali, kita hendaklah memperbanyakkan doa untuk meminta perlindungan diri dari dosa riba. Kesimpulannya, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha untuk mengembangkan harta melalui jalan riba. Lalu riba itu diharamkan baik sedikit maupun yang banyak. Dan Islam juga mencela kaum Yahudi yang mengamalkan sistem riba, padahal mereka telah dilarang oleh Allah dalam perkara itu. Dan antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan dalam larangan pelakuan riba ini iaitu firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Okey, oleh yang demikian, marilah sama-sama kita berazam untuk membersihkan hati kita dari amalan ribawi selaras dengan kehendak ajaran Islam. Seterusnya, mendapat mardatilah dalam menjalani kehidupan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.